وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia tuan pertama kita pada hari ini, Tuan Haji Hasbi bin Uthman, Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pengurusan Masjid Jawi Putrajaya, merangkap pengurusi Surah Al-Muqarrabin Jawi Putrajaya, yang dikasihi para kaki tangan Jawi Putrajaya, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang untuk kita sama-sama berkumpul untuk kita dengar tausiah yang bakal disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Asli. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini kita dapat jadikan amalan kita, dan moga-moga kita dapat berkongsi dengan mereka yang berada di luar sana, insya-Allah. So bagi mengikuti majlis kita pada malam petang ini, mari kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Kurniakanlah kepada kami nikmat dan petunjuk dalam mencapai keredaan-Mu, ya Allah. Kukuhkanlah muhibbah antara kami khususnya dalam jabatan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah program kami pada hari ini. Gunakanlah kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعلناهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita pada petang ini dimakbulkan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Haji Asli bin Uthman selaku penceramah kita pada petang ini untuk menyampaikan tazkirahnya. Dengan seluruh hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hamdan hamidin, lakal hamdu hamdan na'imin, lakal hamdu hamdan syakirin, lakal hamdu hamdan zakirin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tusallamhu minni mutaqabbala. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Hazizi dan yang saya hormati pegawai-pegawai kanan Jawi, khususnya penyelaras program kita pada petang ini. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita sama-sama dapat berhimpun dalam satu program yang dinamakan Tausiah Sayang Disayang, untuk kita sama-sama memuhasabah, melihat dalam diri kita tentang bagaimana kita dengan Ramadan yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk tahun ini, apakah kita telah pun memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ataupun biasa-biasa. Jadi terlebih dahulu, marilah sama-sama kita tanya diri kita, tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian,
Apa perasaan kita bila kita dipertemukan dengan Ramadan? Apa perasaan kita? Kita tanya dengan diri kita, kita dipertemukan dengan Ramadan, apa perasaan kita? Kalau kita rasa ada rasa gembira, alhamdulillah. Kalau kita merasakan tidak ada apa-apa bila kita ditemukan dengan Ramadan, sama-sama kita pujuk hati kita untuk kita sama-sama lahirkan rasa syukur. Sebab ada orang yang nak dengan Ramadan tapi tak dapat. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita, ada di kalangan jiran-jiran kita yang tahun lepas sama-sama dengan kita sempat dengan Ramadan, tahun ni mereka tak ada. Bahkan ada orang yang dia berdoa, yang kita selalu dengar orang berdoa bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah diriku pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan dengan Ramadan. Tiba-tiba Allah tak bagi mereka untuk bersama dengan Ramadan. Allah jemput mereka. Tapi kita yang ada di sini tuan-tuan pada petang ini, Allah pilih kita. Mungkin dengan sebab doa yang kita baca tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita kena lahirkan rasa syukur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kalau kita rasa syukur, alhamdulillah. Bila kita rasa alhamdulillah, kita tanya diri kita, kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah pilih kita? Petang ini Allah pilih kita lagi duduk dalam majlis pada petang ini. Salah satunya kita dapat merapatkan ukhuwah di kalangan kita, warga saudara baru dengan warga Jawi, Putrajaya. Tapi kalau dengan Ramadan ni Allah pilih kita jumpa dengan Ramadan ni, tidak lain dan tidak bukan Allah nak bagi peluang kepada kita untuk kita gandakan pahala kita. Peluang Ramadan ini Allah peluang kita nak dapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Dan dalam masa yang sama Allah nak bagi kita mohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi peluang kita, kita kurangkan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang setahun yang lalu. Dengan datangnya Ramadan, mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu sepanjang setahun. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi kita tanya diri kita, kenapa Allah pilih kita? Sudah pasti Allah nak bagi kita peluang, kita nak dapatkan gandaan pahala yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti bila kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bawa pahala yang banyak. Silakan. Sila. Kita bawa pahala yang banyak. Dalam masa yang sama kita kurangkan dosa-dosa kita dengan berkat Ramadan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat pada petang ini, hari ini hari yang ke-16. Sekejap lagi lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam 10 minit, 7.20 kita akan berbuka. Kalau kita lihat tuan-tuan, kalau Allah berikan 30 hari sebulan, bulan Ramadan, ada 720 jam jumlah keseluruhan. 720 jam bersamaan dengan 30 hari kali dengan 24 jam, 720 jam Allah berikan kepada kita. Dengan 720 jam tadi, kita nak gunakan untuk apa? Bahkan kalau kita tukar jam tadi kepada minit, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan lihat, kita akan dapat 43,200 minit bersamaan dengan 2,592,000 saat. Oh, banyak. Kita lihat dah, kalau 720 jam yang dah berlalu, kita tolak yang sekarang ni, kalau sampai 1 jam 10 minit lagi, kita dah berlalu sebanyak 384 jam telah pun berlalu. Dengan 16 hari genap nanti, 720 nanti genap dengan 384 jam telah pun berlalu. Apakah kita telah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? 384 kita tolaklah 83.
83, 82 jam lebih. Oh, subhanallah. Anakku. Sayang. Ni kat Umi kat sana. Kat sana. Okey, sorry. Ada. Okey. Minta maaf tuan-tuan ada iklan sikit. Okey, jadi 384 jam telah pun berlalu. Kita dah buat apa? Berarti dengan 16 malam yang dah berlalu, kita dah buat apa? Kita dah beramal dengan sebaik-baiknya, dan ada baki lagi kita nak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pada malam ini, kesempatan ini, kita nak membicarakan tentang tajuk yang ditunggu. Apa yang ditunggu? Apa yang kita tunggu? Adakah yang tunggu yang paling hampir dengan kita? Apa dia? Cikgu sharing. Bau-bauan inikah yang kita tunggu? Yang ada di belakang saya ni. Ataupun yang kita tunggu semalam kita dah dapat dah. Pengumuman dah dapat dah semalam. Pagi ni saya tengok semua yang monyok semua. Tak utama yang bujang-bujang. Sebab apa? Sebab pengumuman petang semalam tak boleh balik raya. Adakah itu yang kita tunggu? Tidak. Kalau tidak, apa lagi? Ataupun tunggu, bila ustaz nak habis ceramah ni? Pun mungkin juga ada macam tu. Taklah kan? Baru mula takkan dah nak habis dah kan? Baru mukadimah belum mula lagi ni. Takkan nak ustaz bila nak habis ceramah ni? Kalau habis ceramah pun tak boleh makan lagi. Yang kita tunggu ialah kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Tahu dah apa dia Lailatul Qadar ni, tuan-tuan? Walaupun tuan-tuan saudara baru, saya ingat pernah dengar perkataan Lailatul Qadar. Nak dapat ganjaran pahala 1000 bulan. Betul? Alhamdulillah, Cik Chang. Nanti saya belanja nasi biryani. 2 pinggang. Saya belanja sekejap lagi. Boleh jawab tadi. Jadi kita tunggu sekarang ini ialah di hadapan kita nanti, dan masuk pertengahan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dalam Al-Quran, dia sebut khairun. Itu dia kata baik, bulan yang baik, iaitu 1000 bulan. Disebut sebagai siapa yang dapat dengan Lailatul Qadar ini ialah perumpamaan dia dapat 1000 bulan. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ada lagi yang sebut man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, siapa yang dapat memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan beribadat, maka dia akan dapat keampunan daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hadis. Kalau ayat Quran dia sebut Lailatul Qadar khairum min al-syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Cik Chan jawab tadi lah. Kita akan dapat pahala seolah-olah kita beribadat 1000 bulan. Baru ni kita lah, kita dapat pengumuman ada bagi bonus. Yang ni lah, yang kerja-kerjaan lah. Berapa yang bagi cikgu? 500. Pun seronok dah dapat 500 kan? Bagi yang apa nama ni, yang tak kerja, mungkin ada dalam imbuhan yang lain yang diumumkan oleh kerajaan dalam bentuk intensi-intensi yang lain. Pun kita dapat benda tu, kita rasa gembira. Ini Allah bagi dengan Ramadan ini untuk kita dapatkan malam Lailatul Qadar yang kita tunggu ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum itu saya nak tanya tuan-tuan yang ada di hadapan saya ni, adakah kita nak tunggu saja-saja ataupun kita perlu buat persediaan untuk kita berjumpa dengan malam yang ditunggu ni? Adakah kita dah buat persediaan?
Dah ada persediaan? Alhamdulillah. Cuma kalau dah ada, petang ni saya nak ingatkan, mudah-mudahan persediaan yang kita ada tadi, saya nak ingatkan saja, ni nama tazkirah, nama tausiah. Saya nak ingatkan, yang pertama sekali, marilah kita azamkan diri kita untuk sama-sama kita lahirkan keazaman bermula malam ini dan seterusnya. Bila bermula malam ini dan seterusnya, pasti kita akan dapat dengan satu malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Apa yang kita kena buat? Kita azam dalam diri kita, kita tidak akan tinggal solat berjemaah, khususnya solat malam. Kalau boleh maghrib, kita dah boleh berjemaah. Tapi mungkin sekarang ni susah, kita bermula dengan isyak. Jangan kita tinggal. Sebab bila kita dah pergi sembahyang isyak, kita gabungkan satu lagi dengan solat subuh berjemaah. Sebab apa? Fadilatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut man salla isyak fil jamaah. Siapa yang solat isyak fil jamaah kana lahu nisfu lailatin. Siapa yang solat isyak berjemaah, pahalanya seolah-olah dia mendirikan separuh malam. Tak perlu dah. Seolah-olah macam, tapi kalau kita boleh tambah lagi dengan solat-solat lain, alhamdulillah. Tapi kalau kita gabungkan isyak tadi dengan subuh tadi, waman solat isyak wal fajri. Siapa solat isyak dengan solat subuh berjemaah, kataballahu lahu qiyaman lailatin. Maka dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, dia qiyam sepanjang malam. Tapi persoalan kita, saya duk perhatikanlah, kalau sembahyang isyak saya tengok penuh. Penuh ruangan, sebab selepas isyak akan ada solat tarawih. Jadi orang yang hadir tadi, walaupun dia niat nak solat tarawih, tapi secara tak langsung dia akan solat isyak secara berjemaah. Tapi dia tidak boleh gabungkan dengan subuh. Sebab bila kita pergi subuh, tak seramai macam solat isyak. Di mana orang tadi? Orang yang sembahyang isyak tadi? Di mana waktu subuh? Sedangkan dia bangun untuk sahur. Sikit saja lagi, kalau dia langkah kaki pergi masjid, dia solat subuh berjemaah, maka dia seolah-olah mendirikan qiyam sepanjang malam. Bayangkan kalau kita dah dianggap qiyam sepanjang malam, malam itu bertepatan dengan Al-Qadar, untung tak kita? Untung. Jadi kita azam malam ini, kalau kita kata kita tunggu dalam Al-Qadar, kita kena azam solat berjemaah. Lepas solat berjemaah tadi, kita kena azam. Bermula malam ni, kalau boleh kita jangan tinggal solat tarawih. Sebab kalau kita lihat dah mula dah ni pertengahan ini, saya perhati tiap-tiap malam saya bertugas memantau petugas-petugas yang susung sejadah dan sebagainya. Saya lihat dah tak ada dah tempat-tempat yang kita nak kena susung. Dah cukup dah ruangan yang sedia. Berbeza di awal-awal sebelum ni, penuh ruangan. Terpaksa kita pasang kapet, pasang tikar dan sebagainya. Kerana jemaah melimpah. Tapi dah masuk pertengahan ni, tak ada dah. Tuan-tuan boleh perasan kalau pergi salat tarawih kan, dah nampak ada perbezaan dari segi kehadiran jemaah. Jadi kita jangan tewas dengan letih, lesu dan sebagainya, sebab di depan kita ada yang kita tunggu, iaitu Lailatul Qadar. Jadi kita kena sembahyang tarawih. Azamkan solat berjemaah kita itu adalah sunnah Nabi SAW. Kita dapat terapkan sunnah Nabi di sepanjang bulan Ramadan ini. Adalah satu benda yang sangat Nabi suka. Siapa yang amalkan solat berjemaah adalah sebahagian daripada sunnah Nabi. Kita dapat laksanakan di bulan Ramadan. Okey, kita lihat lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, selain daripada solat tarawih, kita lihat lagi ada tak solat-solat taubat kita, solat-solat hajat kita yang kita laksanakan di sepanjang 15 malam, 16 malam yang dah berlalu. Berapa rakaat solat taubat kita? Sebab tadi kita kata dengan Ramadan tadi kita nak ampunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi tadi. Berapa banyak solat taubat kita? Belum ada lagi. Dah masuk 15 dah ni, pertengahan Ramadan dah. Tak ada 2 rakaat lagi solat tarawih. Allahu akbar, rugilah. Maka kita mula azamkan. Selepas ini, kalau boleh, kita ada sekurang-kurangnya 2 rakaat solat taubat kita. Kalau tak boleh juga, susah Ustaz, saya nak janji 2 rakaat ni.
Susah juga kita banyakkan beristighfar. Istighfar tadi pun sama juga taubat kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa banyak kita beristighfar? Berapa banyak kita beristighfar sepanjang Ramadan ini? Setiap 24 jam berapa banyak kita beristighfar? Allahu akbar. Nabi bagi tahu kat kita, wallahi Nabi kata, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilahi fi yaumin aksara min 7 marrah. Nabi kata, demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari banyak. Aksara ni banyak, iaitu min 7, lebih daripada 70 kali. Ada riwayat mengatakan lebih 100 kali. Kita tuan-tuan, sehari cukup tak 100 kali? Sehari 24 jam istighfar kita. Saya ingat malu nak jawab. Cik Chan malu kita nak jawab. Sedangkan kita kata bulan Ramadan ni bulan taubat, bulan penghapus dosa. Solat taubat kita tak boleh nak buat. 16 malam dah berlalu, tak ada 2 rakaat yang kita pernah buat. Istighfar kita pun kita rasa macam payah kita nak jawab. Dan ada satu malam, satu waktu yang Allah sebut dalam Al-Quran yang memang ramai yang lepaskan peluang ini. Dan kalau saya cerita malam ni, ketika ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil kesempatan ini. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Ayat ini Allah sebutkan beberapa ciri golongan-golongan yang Allah berikan syurga. Yang Allah jawab tentang orang yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang sebelumnya Allah cerita tentang syurga. Kalau tak nak syurga, tak tahulah. Allah sebut apa? As-sabirin, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikin wal mustaghfirina fil ashar. Ada 5 golongan yang Allah kata mereka-mereka ini layak untuk dapat syurga Allah. Tengok tuan-tuan buat nanti orang-orang yang sabar. Kita puasa ni kita termasuk orang yang sabar. Salah satu ciri orang yang layak untuk dapat syurga Allah. Dan Allah sebut di akhirnya ialah Allah sebut wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Masya-Allah. Kita semua dah bangun 16 malam dah bangun sahur. Tak ada pun kita istighfar pada waktu sahur. Kalau tak ada, rugi. Kadang-kadang kita bangun semata-mata nak makan sahur. Dapatlah kita barakah sahur tadi. Tapi keberkatan yang Allah sebut beristighfar pada waktu sahur tadi, kita lepaskan begitu saja. Jadi insyaAllah susah kan nak istighfar? Mudah. Astaghfirullahaladzim itu yang paling pendek lah. Kalau kita boleh panjang lagi cantik. Penghulu segala istighfar pun lagi cantik lah kita nak beristighfar. Boleh tuan-tuan? Ini kita janji dengan peluang yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan Ramadan, dan kita nak manfaatkan peluang untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat buat benda tadi, terbaik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lama lagi ni, pukul 7 baru habis ni. Boleh lagi. Alhamdulillah. Nampak semangat tengok Cik tengok saya tu. Berarti jangan dengar saja, tapi kita ambil apa yang saya cakap ini, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan. Saya ingatkan diri saya dan saya ingatkan tuan-tuan, apa yang saya cakap ni mudah-mudahan kita dapat praktikkan. Sebab benda ni bukannya kita nak perlu pergi buka buku yang baru. Kita pergi sembahyang berjemaah tadi bukan kita nak ni. Kita dah pandai dah sembahyang, cuma kita nak kuatkan pergi solat berjemaah. Baik. Itu berkaitan dengan istighfar ataupun taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa kita berapa banyak dah kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut kita sedang berpuasa ini, doa kita Nabi sebut Nabi sebut kita sedang berpuasa ini, doa kita mustajab.
Jadi kita manfaat tak doa kita untuk kita ambil peluang dengan kehadiran Ramadan ini. Terutama ni ketika waktu berbuka ini adalah salah satu daripada saat yang mustajab doa. Kenapa saya nak tekankan dengan doa ini? Sebab saya nak kaitkan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita dengar hadis, bila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya, melainkan 3 perkara. Yang salah satu daripada 3 tadi ialah wawaladus soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu ayah. Jadi sepanjang Ramadan ini 16 hari, 16 malam dah berlalu, berapa banyak doa yang kita panjatkan kepada ibu ayah kita sempena Ramadan ini. Takut-takut bimbang, tak ada satu pun yang kita pohon untuk mereka. Kecewanya ibu yang melahirkan kita, ayah yang bersusah payah membesarkan kita, dan mereka dah tak ada dah ketika ini, kita tak ambil kesempatan kirim doa untuk mereka. Rugi. Dan juga kalau ibu ayah yang masih ada, yang masih hidup, yang sudah berusia, yang sakit-sakit, kita tak ambil kesempatan ini untuk kita mohon untuk mereka, supaya Allah permudahkan, Allah ringankan. Kalau mereka sakit, Allah ringankan kesakitan mereka. Kita dah buat ke belum? Masya Allah. Kalau kita belum buat, ayuh, saya ingatkan diri saya masih ada mak, ayah dah tak ada. Dan saya masih ingatkan diri saya, kita manfaatkanlah peluang Ramadan ini, doa sebanyak-banyak untuk mereka. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, selain daripada kita sedang berpuasa, doa kita mustajab, dan waktu-waktu yang mustajab jadi waktu nak berbuka nanti, ada lagi waktu yang Nabi sebut dalam hadis dia. Nabi kata aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat paling hampirnya seorang hamba tadi dengan Rabbnya ialah ketika dia sujud. Ini kata Nabi ni, saat paling hampir, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat paling hampirnya seorang hamba tadi dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Bayangkan tuan-tuan, kita sujud seolah-olah kita berbisik dengan tempat yang paling rendah. Tetapi bisikan kita tadi, lafaz yang kita sebut dalam sujud kita, contohnya subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, kita mengaku dalam lafaz yang kita bisikkan tadi didengar oleh malaikat yang ada di langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, hebatnya kalimah subhana rabbil a'la, hebatnya kalimah yang kita lafazkan ketika kita sujud. Bahkan Nabi sambung lagi dengan hadis tadi, wa huwa sajidun fa aksiru doa. Maka Nabi kata banyakkan berdoa. Berapa kali dah kita ambil kesempatan dengan peluang Ramadan ini, peluang yang banyak kita sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan solat-solat sunat kita ambil peluang ketika kita sujud tadi, kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan guru saya, dan ini saya praktikkan tuan-tuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh amalkan. Di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita nak ambil hadis tadi, pak kesiru doa tadi, tuan-tuan jangan tinggal ketika solat witir yang terakhir. Solat witir kita yang terakhir, itu adalah penutup solat kita malam tu. Sebab kita balik, nanti kita tak solat dah. Kita akan sambung pagi besok. Sama ada kita nak sebelum sahur kita tahajud 2 rakaat, ataupun kita solat taubat 2 rakaat. Berarti kita dah balik rumah tadi, kita tak solat dah. Ketika witir kita yang terakhir, ketika kita sujud tadi, ketika itu pohonlah doa. Ini pesan guru saya, pohonlah doa, khususnya kepada kedua ibu ayah. Dalam witir kita, biarlah iman dah bangkit, dah duduk atas ayat pun kita pohon lagi. Lepas subhana rabbil a'la, cukup 3 kali kita minta dalam sujud kita yang terakhir, sujud yang witir yang 1 rakaat. Boleh tuan-tuan? Kita doakan untuk ibu ayah kita. Kalau kita rasa kita dah buat, kita doakan untuk keluarga kita. Kita doakan untuk anak-anak kita. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita merayu, merintih, berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, apa saja doa yang kita minta, insyaAllah. Sekiranya kita ada keyakinan, keazaman bahawasanya Allah ini dia tidak akan mensia-siakan permintaan hamba-Nya. Ini hadis Nabi sebut, saat sujud adalah saat paling hampir, dan Nabi kata banyakkan doa. Tapi kita tak boleh nak manfaatkan
ruang yang Allah berikan kepada kita ni. Tak ada di bulan yang lain kita boleh buat solat witir setiap malam. Confirm. Kalau ada orang boleh cakap kat saya, Ustaz, saya boleh buat setiap malam di luar bulan Ramadan, memang saya akan, orang kata apa, tabik spring lah. Tabik spring Cik Shan kalau boleh buat solat witir setiap malam di luar Ramadan. Sebab witir ni tidak terikat dengan Ramadan. Yang terikat dengan Ramadan tarawih. Cik Chan nanti, Haji Chan, kalau lepas Syawal nanti nak buat solat tarawih, nanti puasa kita akan pergi. Dia akan bagi tazkirah. Sebab buat solat tarawih bulan Syawal. Tak boleh. Boleh insya-Allah kita janji dengan diri kita, insya-Allah tuan-tuan doa kita. Doa kita. Itu khususnya kita minta untuk diri kita ketika kita sujud, dan juga doa-doa kita yang lain lah. Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan kita nak dapat dengan Lailatul Qadar ini, ada doa tuan-tuan yang kita boleh amalkan. Hari ini, malam ini kita boleh baca doa. Kata ada riwayat yang mengatakan ini doa yang kita boleh baca. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hazihi sanati wa fi kulli sanah. Ya Allah, rezekikan malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun. Kita minta. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa inna ala ihya'iha wa qiyamiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, bantulah kita, bantulah kita untuk ihya'iha, untuk kita hidupkan malam Lailatul Qadar tadi, wa qiyamah, dengan melakukan qiyam di dalamnya, bi rahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, ya arhamar rahim, yang maha pengasih lagi maha. Kita tak hafal lah doa ni Ustaz, tak apa, minta dalam bahasa Melayu. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, dan berilah kekuatan kepada aku untuk aku beramal melakukan ibadat-ibadat pada malamnya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dengan rahmat-Mu ya Allah. Kita minta. Ketika nak berbuka nanti, kita boleh minta dengan doa tadi. Mudah-mudahan Allah berikan tuan-tuan. Bila Allah berikan nanti, kita akan rasa seronok untuk kita beramal. Tapi kalau kita tak minta, kita akan rasa berat. Tambah-tambah bila lepas kita makan ni, dia akan rasa ngantuk, dia akan rasa lesu, dia akan rasa penat, dia akan rasa letih. Macam-macam ada. Tengok dalam cerita, malam ni ada cerita best sudah. Jadi tergoda dengan keduniaan yang lain tadi. Tapi bila kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu semuanya bagi kita tak ada masalah. Doa, dan juga doa khusus kita kena amalkan. Mudah-mudahan doa ini kita boleh amalkan. Sebab Nabi ajar kepada Aisyah, bila mana kalau dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah yang nak dibaca? Apakah zikir, apakah doa yang nak dibaca? Kita boleh baca sekarang. Mudah-mudahan kalau katakan malam ni contoh malam 17, malam nuzul Quran, malam ganjil. Malam ganjil, kita tak tahu, mungkin Allah turunkan Lailatul Qadar pada malam turunnya inna anzalnahu fi lailatul, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Katakan malam ini kita pun baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca banyak-banyak, sebab ini hadis doa yang Nabi ajar kepada Aisyah. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang sukakan memberikan keampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Kita baca ini adalah doa yang boleh kita baca sebanyak-banyaknya setiap malam. Baca sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau malam itu ada bertepatan dengan malam Al-Qadar, Nabi kata suruh baca doa ini dia. Kalau sebelum ni kita dah amalkan, kita continue saja untuk kita teruskan di bulan-bulan di hari-hari yang berikut ini, terutama pada penghujung nanti, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Baik. Seterusnya kita lihat lagi berkaitan dengan amalan apa lagi yang perlu kita tingkatkan untuk kita dalam peluang di
baki-baki Ramadan ini yang perlu kita praktikkan. Selain daripada doa, kita lihat lagi tuan-tuan, Quran kita. Tadarus kita. Oh, Ustaz dah khatam dah Ustaz. Ada orang yang dah pun selesai khatam dah. Tak ada masalah. Bila khatam jangan berhenti. Ulang balik. Kalau Nabi SAW dia berkhatam, dia bertadarus dengan Jibril setiap tahun sekali, tapi di tahun yang terakhir 2 kali dia bertadarus dengan Jibril. Kita tak ada masalah, kita boleh ulang balik. Jangan khatam, maka kita pun terus berhenti. Rugi. Kita hanya dapat pahala yang awal-awal Ramadan, tapi di akhir-akhir Ramadan kita tak dapat pahala Al-Quran. Apa yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir-akhir Ramadan ini kalau boleh kita praktikkan surah-surah, ayat-ayat yang kita amalkan dalam malam-malam kita, sebelum kita tidur. Kalau sebelum ni kita amalkan selepas nak tidur, selepas sembahyang Isyak, kita baca surah Al-Mulk. Jadi jangan tinggal. Jangan tinggal surah Al-Mulk. Katakan sebelum tidur kita baca 10 ayat surah terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita amalkan. Ataupun saya Ustaz 3 kul. Ya silakan 3 kul. Bukan kul tu baca kan. Kul wallah habis lah. Bukan kul tu kan. Jadi kita teruskan itu. Sebab fadilatnya 3 kul ini, dia siapa yang amalkan sebelum dia tidur, dia akan terhindar daripada sihir, daripada gangguan jin. Ini fadilat dia. Dan ada satu yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan hadirin sekalian, untuk ayat Quran ini, kalau kita ada surah-surah yang kita rindu, macam Cik Ani kita banyak surah yang dia rindu sebab dia guru Al-Quran. Macam orang lain ni kan kalau kira tak sampai pun 10 surah yang dia suka. Macam saya lah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, surah-surah lazim tu kan. Tapi ini surah-surah yang kalau kita rindu, kita nak baca, yang itulah yang akan datang bagi cepat, yang akan datang bagi syafaat kepada kita. Sebab Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Quran, sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat bagi syafaat kepada orang yang bacanya. Jadi kalau kita dengan Quran ini, kita ada surah-surah yang kita rindu, kita nak baca. Biasa-biasanya kita akan rindu nak baca surah Yasin contoh. Bila lama kita tak baca Yasin, kita akan rasa rindu. Pernah tak rasa macam tu? Kalau tak baca surah Yasin, dah berapa kali Jumaat dah tak baca surah Yasin malam Jumaat, kita akan rasa rindu. Sebab kita ni memang Yasin malam Jumaat kan. Jadi kita rasa rindu nak baca surah Yasin, maka surah Yasin itulah yang dahulu akan datang bagi syafaat kepada kita. Bayangkan kalau kita jauh dengan ni, tak ada, rugi kan. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan hadirin sekalian, mudah-mudahan kita akan azamkan diri kita dengan tadarus Quran, dan kita baca sebelum kita tidur. Dan ada satu perkara yang saya tertarik untuk saya kongsikan berkaitan dengan ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi ini biasanya kita tahu dia adalah untuk halau jin, syaitan. Bila orang kena rasuk, orang kena ganggu, biasanya orang baca ayat kursi. Tahu? Ini adalah salah satu fadilat dia, kelebihan ayat kursi. Salah satu adalah untuk gangguan-gangguan makhluk halus itu, supaya kita tak nafikan. Tapi ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut man qara'a ayatul kursi ba'da kulli salat maktubah. Siapa yang baca ayat kursi selepas solat maktubah ni adalah solat fardu, lam yamna'ahu min dukhulil jannah. Tidak ada perkara yang boleh menegahnya daripada masuk syurga. Allahu Akbar. Baca ayat kursi selepas solat. Tengok ulama susung kan, lepas kita sembahyang kita beristighfar, lepas tu kita zikir-zikir, lepas tu kita baca Fatihah, lepas tu kita ulangi dengan wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa wal hayyul qayyum kan. Betul tak? Itu ulama susung. Betul, itulah ayat kursi. Lepas ayat kursi kita pun ilahana ya rabbana subhanallah. Itu dikaitkan dengan siapa yang berzikir dengan 33 kali dan genapkan menjadi 100 kali, ada fadilat dia lagi kan. Cuma fadilat dia tentang ayat kursi saja.
Saya nak ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita boleh janji dengan diri kita, sama ada kita sembahyang berjemaah, Zuhur, Asar, yang kita sembahyang sendiri. Kalau kita sembahyang berjemaah, insya-Allah imam sebelum berdoa dia akan baca ayat kursi, insya-Allah. Ataupun kita jangan berhenti, bila habis saja baca Fatihah terus kita berdoa. Jangan. Kita tambah lagi, habis Fatihah kita baca ayat kursi baru kita berdoa. Zikir itu mungkin kadang tak sempat sebab kita mengejar waktu dan sebagainya. Jadi dalam bulan Ramadan di baki-baki yang ada lagi 13 hari lagi ni, jangan kita tinggal baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu kita. Saya ingatkan ini sebab ayat kursi ni tak perlu Allah Ustaz ajar baca ayat kursi, nak kena hafal pula. Malam ni sampai pagi nak kena hafal ayat kursi. Saya ingat semua kita dah hafal. Kan ada lagi yang belum hafal? Ada? Saudara baru saya rasa ayat kursi dah hafal kan? Kalau tak hafal tak apa, cuba kita pegang kertas, kita baca. Tak ada masalah. Sebab fadilahnya adalah tidak ada yang mencegah kita daripada mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan baca ayat kursi. Nah, kalau ada amal ayat-ayat lain, surah-surah yang lain, terserahlah. Tidak ada. Yang penting ayat Quran. Kita baca WhatsApp ni kan, tak ngantuk, baca ayat Quran ngantuk lalu kan. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab kalau WhatsApp ini kita ada last scene. Bila kali terakhir kita dapat lihat orang online, online. Dalam WhatsApp kita boleh tahu yesterday, today, ataupun today ni pukul berapa, kita tahu dia punya last scene dia. Quran dengan kita pun macam tu juga. Dia akan rekod dengan kita. Last scene kita bila? Pukul berapa? Siang habis pukul berapa? Dan itu semua akan datang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dia akan datang bagi syafaat yang mengaku. Inilah sipulan-sipulan yang baca aku sekian dulu. Masya-Allah. Tabarakallah. Hebatnya Al-Quran. Dia tak akan lupa dengan kita. Dia ada rekod dengan kita. Tapi kalau dah khatam tadi, berhenti tu tak sambung, dah rugi lah. Kita dah khatam kan. Ulang balik. Jangan kata hari Jumaat ni kita dah ada khatam dah, kita tak boleh ulang lagi. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. TPP dah baik. Saya on macam biasa. Bila sampai baru saya berhentilah. Boleh? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampak semangat tu saya kena sambung sikit lagi. Saya buat catatan tadi ada 10 perkara. Saya kira kalau tak cukup masa apa yang saya sampai setakat itu saja, tapi kalau ada masa saya akan cerita sampai ke 10 perkara yang ingin saya kongsikan. Saya tak ingat ada berapa dah tadi. 4-5 gitu dah kot Quran. Yang ke seterusnya. Yang ke seterusnya, bermula malam ini kita pergi solat nanti. Kita pergi solat macam Cik Chan sebut tadi, pergi sembahyang di surau Jumaat. Surau Jumaat Al-Mizan, bukan Masjid Tuanku Mizan. Itu pun nama masjid. Kalau pergi ke tempat sama ada masjid ataupun surau Jumaat, jangan kita lupa untuk kita niat iktikaf. Sebab banyak yang saya tanya pergi sembahyang tak niat iktikaf, sedangkan kita duduk dalam masjid. Kita duduk di surau yang kita boleh niat iktikaf. Bayangkan kita solat isyak berjemaah dalam keadaan kita beriktikaf. Kita solat tarawih dalam keadaan kita beriktikaf. Kita berdoa dalam keadaan kita beriktikaf. Kita berselawat dalam keadaan kita beriktikaf. Kita buat solat witir dalam keadaan kita beriktikaf. Tapi kita tak buat. Sebab ini survey, saya tanya ke kawan yang pergi. Sepanjang ni kita datang ni, tiap-tiap malam ni iktikaf tak? Tak lah Ustaz. Sebab apa tak? Sebab kita mungkin kerana kita dah set dalam minda kita iktikaf di bulan Ramadan di 10 yang terakhir. Betul tak? Kita iktikaf di 10. Itu iktikaf di 10 akhir itu memang wajib. Itu yang Nabi buat. Dia yang Nabi gandakan. Ada ibadat khusus yang Nabi memang kurangkan tidur, Nabi banyak duduk di masjid. Yang sekarang ni kalau kita nak iktikaf mungkin SOP dan sebagainya, kita ambil manfaat tadilah. Sembahyang isyak kita dalam keadaan kita beriktikaf. Solat tarawih kita dalam keadaan kita beriktikaf. Iktikaf ni ialah masuk saja dalam masjid, niat iktikaf, kita dah dapat pahala iktikaf. Boleh buat tak sebenarnya?
Alhamdulillah. Sebab sebelum ni kita jarang-jarang buat, ataupun memang kita tak pernah buat sepanjang 16 malam yang lalu. Tak lupa. Dalam otak dah masuk terus niat dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ni yang kita nak. Yang ni yang kita nak. Yang 10 yang terakhir tadi itu adalah i'tikaf yang memang diminta. Kita tak nak kita sia-siakan bila kita masuk tadi dengan keadaan kita masuk biasa-biasa, kita dapatlah pahala, tapi pahala i'tikaf tadi kita tak dapat daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Betul tak? Kadang-kadang lupa kan? Betul? Tayang akulah dalam diri kita tak boleh bohong dengan diri sendiri. Kita yang tahu. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau surah Mukarrami tak boleh i'tikaf lah. Dia adalah yang kita boleh i'tikaf ataupun tidak. Ini saya cerita tadi. Manfaat kalau kita hadir ke masjid ataupun surau-surau Jumaat. Jangan kita sia-siakan. Berarti kita akan dapat pahala daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, pahala i'tikaf. Sebab itu kita kata tadi kita nak gandakan pahala peluang yang kita beri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya kita lihat lagi selawat kita. Selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita banyak berselawat di dalam bulan Ramadan ini? Bagi orang yang solat tarawih 20 berarti banyaklah dia selawat. Bagi orang yang selawat 8 tu berarti 2 kali sajalah dia berselawat. Kan ada masjid yang tuan-tuan pergi solat tarawih tak ada dia buat selasli dengan selawat. Ada juga yang tak ada kan? Ada yang tak ada selawat. Kebanyakan ada lah kan. Tapi orang yang sembahyang 20 sudah pasti jumlah selawatnya banyak. Jadi bulan Ramadan ni kita dituntut untuk selawat sebanyak-banyaknya. Jadi kita lihat dalam diri kita, adakah kita ini banyak berselawat di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita rasa biasa-biasa saja, maka bermula pada ketika ini, kalau kita nak tunggu dengan Ramadan ni, dengan Lailatul Qadar ini, kita nak banyak selawat. Sila Ustaz. Baik. Sebab apa? Sebab kelebihan selawat ini cukup hebat. Salah satunya kita akan mendapat syafaat daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sebut man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Siapa selawat kepadaku sekali maka Allah selawat kepadanya 10. Bahkan kita setiap hari Jumaat kita diingatkan tentang selawat, khususnya orang lelaki pada setiap hari Jumaat. Kita diingatkan supaya berselawat bahwasanya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang kata kasih kepada Nabi tadi, berapa banyak selawat kita. Jadi kita gandakan selawat kita di dalam bulan Ramadan ini. Dan kalau boleh, dengan kita hadir salat berjemaah tadi, salat tarawih tadi, kita dapat berselawat beramai-ramai. Kelebihan, ada satu riwayat menceritakan kelebihan bagi sesuatu majlis yang diadakan untuk semata-mata untuk selawat, majlis yang ada perhimpunan yang melakukan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya keberkatan rahmat yang turun pada saat itu tak boleh nak digambarkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, semua rahmat Allah, semua yang keberkatan yang Allah turunkan ke dunia ini ada malaikat yang catat. Contoh, rahmat hujan yang turun, jumlah air hujan yang turun ke bumi ini ada malaikat yang catat. Katakan tadi hujan turun di Persen 3 ini, malaikat dapat catat berapa banyak jumlah hujan yang turun. Hebatnya Allah berikan kuasa kepada malaikat tersebut untuk mencatatkan jumlah hujan. Persen 18 hujan tak tadi? Hujan. Allah bagikan malaikat catat jumlah hujan tadi. Katakan di Bangi hujan, ada malaikat yang sempat catat berapa jumlah hujannya di Bangi. Subhanallah. Tetapi dalam majlis yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang turun terlalu banyak, malaikat yang nak catat tak dapat nak catat. Rahmat, terlalu banyaknya rahmat yang turun berserta dengan alunan-alunan selawat yang ramai-ramai tadi, tak dapat nak catat. Rahmat yang turun nak digambarkan banyaknya rahmat. Bila rahmat itu turun, kita yang berada dalam majlis tadi,
kita yang berada dalam majlis tadi akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, itu yang terakhirlah, poin yang terakhir. Walaupun saya kata ada 10 tadi, kita akan jumpa pada tahun hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan pada petang ini memberi manfaat dan kita boleh amalkan. Walaupun simple saja penyampaian saja, saya kira apa yang saya sampaikan tadi mampu untuk kita amalkan, mampu untuk kita buat di sepanjang baki-baki Ramadan ini. Jadi saya ingat itu saja yang saya dapat kongsi, dan insya-Allah nanti kita akan sama-sama berbuka nanti. Jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama berdoa saat-saat kita nak berbuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.